Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, pada hari ini kita akan sambung topik pembelajaran kita pada minggu yang lepas. Okey, pada hari ini kita akan lihat kepada subtopik 4.2 sistem pembiakan manusia. Okey, sistem pembiakan manusia. Okey, manusia membiak secara pembiakan seks. Okey. Sistem pembiakan manusia terdiri daripada sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Sistem pembiakan lelaki dan perempuan kedua-duanya sangat penting. Okey. Pasangan tidak dapat melahirkan zuriat jika mana-mana sistem pembiakan mereka gagal berfungsi. Tak kiralah bagi lelaki ataupun wanita, jika sistem pembiakan mereka gagal berfungsi, maka pasangan tersebut tidak dapat melahirkan zuriat. Okey, seterusnya kita lihat kepada sistem struktur bagi sistem pembiakan manusia. Okey, dekat sini adalah sistem pembiakan lelaki. Okey, pada pandangan hadapan dan pandangan sisi. Okey, struktur bagi sistem pembiakan lelaki terdiri daripada, kita lihat daripada atas ya, iaitu pundi kencing, okey, vesikel semen. Okey, ini ya vesikel semen. Sekejap saya cari saya punya pensel. Okey. Pundi kencing. Yang ini pundi kencing ya. Ni yang atas ni pundi kencing. Kemudian vesikel semen. Okey, yang warna kuning. Ini yang warna kuning ni vesikel semen. Okey, pada pandangan hadapan, pada pandangan sisi ni Ini vesikel semen. Okey, kemudian kelenjar prostat. Okey, ni yang berwarna sedikit coklat. Okey, ni kelenjar prostat. Okey, pada pandangan ini ya. Okey, pada pandangan hadapan, pada pandangan sisi ni jelas nampak ya. Kat sini kelenjar prostat. Okey, ini yang warna sedikit macam merun macam tu. Okey. Kemudian salur yang panjang. Okey. Salur yang panjang. Okey, yang berwarna coklat ni. Okey, di kiri dan kanan ni. Itu kita kenali dia sebagai ductus sperma. Okey, kalau lihat pada pandangan sisi, okey. Yang macam tali tu kan. Okey, kemudian kita ada uretra. Kemudian skrotum. Okey, bahagian luar pada testis. Kemudian yang warna kuning bulat macam telur tu adalah testis. Dan yang terakhir sekali yang bawah tu adalah zakar. Okey, ini adalah sistem pembiakan struktur bagi sistem pembiakan lelaki. Okey, seterusnya kita akan tengok sistem pembiakan bagi perempuan. Kita akan tengok pula fungsi bagi setiap bahagian pada sistem pembiakan lelaki tersebut. Okey, yang pertama tadi kita tengok vesikel semen. Okey, vesikel semen tadi dia berfungsi untuk merembeskan bendalir yang mengandungi nutrien untuk kegunaan sperma. Okey, kemudian uretra berfungsi sebagai salur untuk mengeluarkan sperma dan air kencing keluar daripada badan. Okey, jadi air kencing dan sperma keluar melalui uretra. Kemudian ductus sperma berfungsi menyalurkan sperma dari testis ke uretra di dalam badan. Okey, zakar pula berfungsi untuk memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Okey, skrotum adalah berfungsi untuk memegang dan melindungi testis. Okey, kalau lihat tadi strukturnya skrotum tu berhampiran dengan testis. Okey, testis ialah berfungsi menghasilkan gamet jantan. Okey, gamet jantan dikenali sebagai sperma dan juga fungsi kedua bagi testis adalah menghasilkan hormon seks jantan. Okey, kelenjar prostat akan berfungsi menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Okey, ini bagi struktur sistem pembiakan lelaki. Okey, kita lihat pada struktur pembiakan perempuan. Okey, struktur pembiakan perempuan saya mulakan dengan tiub falopio. Okey, kalau lihat pada pandangan hadapan tu, okey, yang pada bahagian depan ni, ini adalah tiub falopio. Okey, kemudian yang bawah tu yang seumpama dengan bentuk bulat ataupun kita kata bujuk tu.
Okey, adalah ovari. Okey, kemudian ada uterus. Dalam perkataan ada setengah orang sebut rahim uterus. Okey, cervix dan juga faraj. Okey, kita lihat apa fungsi bagi setiap struktur dalam sistem pembiakan perempuan ini. Okey, kita lihat ya. Okey, tube fallopian. Okey, tube fallopian ini adalah merupakan tempat di mana berlakunya persenyawaan di antara sperma dan ovum. Okey, ovari. Okey, ovari yang bulat tadi, okey, menghasilkan gamet betina. Okey, gamet betina ni nama dia ovum dan juga berfungsi menghasilkan hormon seks wanita. Uterus ataupun rahim yang saya sebut tadi, okey, berfungsi sebagai tempat di mana untuk embrio berkembang dan juga membesar. Okey, cervix berfungsi mengeluarkan mukus untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Okey, faraj berfungsi menerima sperma dan menjadi saluran, okey, bila bayi dilahirkan. Okey, seterusnya kita lihat kepada perubahan fizikal yang berlaku bila akil balik. Perubahan fizikal yang berlaku bila akil balik. Apa itu akil balik? Adakah anda semua dah pun mencapai peringkat akil balik? Okey, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan akil balik. Okey, akil balik bermaksud peringkat permulaan sistem pembiakan menjadi matang dan menghasilkan sel pembiakan. Okey, peringkat permulaan sistem pembiakan menjadi matang dan menghasilkan sel pembiakan. Okey, remaja yang telah akil balik akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang banyak, sama ada dari segi emosi, fizikal maupun fisiologi. Bermaksud, bagi mereka yang dah mencapai akil balik, okay, mereka akan mengalami perubahan dan juga pertumbuhan dari segi emosi. Okay, emosinya berubah, mungkin fizikalnya berubah sebab ada pertumbuhan bahagian-bahagian badan tertentu dan juga perubahan dari segi fisiologi. Okey, bila nak mencapai akil balik ni? Okey, bagi lelaki dan perempuan, okey, untuk mencapai akil balik ni adalah pada peringkat umur yang berbeza. Okey, umur lelaki ketika mencapai akil balik adalah lebih kurang 14 hingga 17 tahun. Okey, manakala bagi perempuan pula lebih awal daripada lelaki, iaitu antara 10 hingga 12 tahun. Bergantung kepada individu tertentu. Ada orang dia cepat akil balik, ada orang dia lambat sikit. Okey. Seterusnya, okey. Lelaki akil balik. Apakah perubahan yang berlaku bila seorang lelaki itu dah mencapai peringkat akil balik? Tengok gambar tu. Dah handsome kan? Okey, tengok. Okey, yang pertama perubahan dari segi suara. Okey, peti suara, okey, iaitu laris akan membesar. Okey, suara lelaki yang mencapai peringkat akil balik tadi menjadi garau. Okey, dari segi badan pula, okey, misai dan janggut mula tumbuh. Bulu tumbuh di muka, ketiak, dada. Dari segi organ pembiakan, okey, yang ketiga perubahan dari segi organ pembiakan ialah testis mula menghasilkan sperma dan hormon seks dan bulu tumbuh di bahagian sulit. Okey. Zakar dan skrotum mula membesar. Okey, ini diberi 3. Okey, untuk slide ini diberi 3 perubahan yang berlaku pada lelaki akil balik, iaitu dari segi suara, badan, organ pembiakan. Okey, seterusnya bagi perempuan akil balik, apakah perubahan yang berlaku bila perempuan tu akil balik? Okey, yang pertama dari segi badan dia, okey, buah dada membesar, punggung mula padat dan lebar. Okey, bulu tumbuh di bahagian ketiak. Okey, untuk bahagian seterusnya perubahan berlaku pada organ pembiakan. Okey, ovari mula menghasilkan ovum dan hormon seks. Bulu tumbuh di bahagian sulit. Okey, ini adalah perubahan yang berlaku bila perempuan mencapai peringkat akil balik. Okey, yang terakhir adalah kitaran haid bermula.
Okey, yang perempuan senanglah nak tahu dia akhir balik ke tak. Bila dah ada kita head, bila dah datang head, maka perempuan tadi dah mencapai peringkat akhir balik. Dan perubahan-perubahan yang saya sebutkan tadi, okey, yang ada pada skrin ni, okey, dia akan berlaku sebaik saja kita head tu bermula. Okey, seterusnya kita lihat tadi bila saya terangkan berkenaan dengan struktur pembiakan lelaki dan perempuan. Okey, saya sebutkan ada gamit jantan dan gamit betina. Yang mana gamit jantan dikenali sebagai sperma dan gamit betina dikenali sebagai ovum. Okey, jadi sekarang kita nak lihat perbandingan di antara gamit jantan dan gamit betina. Okey, kita tengok ya. Okey, tu gambar rajah tu. Yang awak nampak bulat tu adalah ovum sebenarnya. Dan yang sedang berenang-renang. Okey, yang awak nampak macam seolah-olah bentuk berudu tu adalah sperma. Okey, jadi sperma ialah sel yang paling kecil dalam badan lelaki dan berbentuk seperti berudu. Boleh tengok pada gambar tu. Okey, sperma ialah sel yang paling kecil yang ada pada badan lelaki dan berbentuk seperti berudu. Manakala ovum pula ialah sel terbesar yang ada dalam badan perempuan. Dan bentuk dia bulat. Okey. Okey, ini adalah struktur sperma dan ovum. Okey, sperma. Kita tengok sperma ya. Sperma terdiri daripada bahagian kepala, bahagian tengah dan bahagian ekor. Pada bahagian kepala sperma terdapatnya nukleus. Okey, untuk ovum, ovum berbentuk seperti bulatan. Okey, dia ada membran sel, sitoplasma, ada nukleus dan ada lapisan jeli, okey, di luarnya. Okey. Okey. Apakah kepentingannya ovum dan sperma tadi? Adalah untuk pewarisan, untuk diturunkan kepada zuriat iaitu anak. Okey. Ekosperma membolehkan sperma bergerak dan berenang dalam semen melalui faraj, uterus dan tube falopio semasa sistem pembiakan perempuan iaitu semasa proses persenyawaan. Okey, jadi sperma dia akan memasuki sistem pembiakan perempuan melalui faraj. Dan sperma tadi dia akan berenang sebab dia ada ekor. Ekor tu membolehkan sperma tadi bergerak. Okey, jumlah sperma normal yang dilepaskan adalah sebanyak 60 juta setiap sentimeter padu. Maksudnya banyak. Okey, ovum pula. Okey, ovum ni dia berbentuk sfera dan berdiameter kira-kira 0.1 mm. Okey, nukleus ovum mengandungi maklumat genetik dan pewarisan untuk diturunkan kepada zuriat. Samalah seperti nukleus dalam sperma tadi. Okey, sama. Okey, maksudnya nukleus pada ovum dan sperma tadi dia ada maklumat genetik yang mana diturunkan kepada anak. Okey, ovum tidak boleh bergerak sendiri. Okey, bilangan ovum yang dihasilkan biasanya hanyalah 1. Okey, setiap bulan bagi perempuan yang normal. Okey, ovum boleh hidup selama 2 hari selepas dibebaskan dari ovari, manakala sperma boleh hidup sehingga 3 atau 4 hari. Jadi jangka hayat sperma adalah lebih lama berbanding dengan ovum. Okey, ini adalah peta buih berganda. Okey, yang menunjukkan perbandingan di antara sperma dengan ovum. Okey, yang berwarna orange tu adalah persamaan di antara sperma dan ovum, iaitu kedua-duanya membawa maklumat genetik dan kedua-duanya merupakan sel pembiakan seks. Okey, perbezaan pertama di antara sperma dan ovum adalah yang pertama, sperma boleh bergerak, ovum tidak boleh bergerak. Yang kedua, sperma dihasilkan oleh testis, manakala ovum dihasilkan oleh ovari. Yang ketiga, sperma adalah gamit jantan, manakala ovum adalah gamit betina.
Okay, yang keempat, sperma adalah sel yang terkecil dalam badan lelaki, manakala ovum adalah sel terbesar dalam badan perempuan. Okey, jadi itu saja untuk kelas kita hari ini. Okey, untuk esok kita akan tengok subtopik seterusnya, iaitu kita head ini kita akan tengok esok. Okey, sekian dulu untuk hari ini. Sekian, terima kasih.